telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya, sama ada nikmat yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan bahkan menggandakan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan pengajian kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Kata pengarang kitab ini, pada tahun 30 Hijriah timbul faham Syiah. Jadi sekarang pengarang kitab ini cuba nak menjelaskan secara ringkas tentang sejarah perkembangan, pertumbuhan dan timbulnya perpecahan-perpecahan khilaf yang membawa kepada munculnya bermacam-macam aliran dan mazhab dalam dunia Islam. Jadi kita kena faham sejarah ni. Jadi pada tahun 30 Hijriah ni timbul faham Syiah. Jadi fahaman Syiah ni dari segi masa kelahiran dia itu sekitar pada 30 Hijriah yang diapi-apikan oleh Abdullah bin Sabah. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah Syiah ni, bibit-bibit awal dia itu sudah bermula sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat lagi. Bibit-bibit awal dia tu. Tapi pada waktu itu tidak muncullah satu mazhab atau satu aliran yang dinamakan Syiah. Cuma isu-isu awal yang dengannya melahirkan satu mazhab yang namanya Syiah itu berlaku setelah wafat Nabi. Bila Nabi wafat tu, menurut faham golongan Syiah ni, dia kata Nabi ada menaskan. Nas dengan arti Nabi ada menyatakan secara jelas bahawa pengganti beliau adalah Sayyidina Ali, menurut dakwaan golongan Syiah. Jadi sahabat-sahabat lain tidak menerima dakwaan ini. Jadi bibit-bibit awal yang melahirkan mazhab Syiah ni timbul pada awal tu lagi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Isu itulah di kemudian hari antara isu yang dimainkan sehingga melahirkan satu kelompok Syiah yang mana mereka ni pada dasarnya tidak terima sahabat-sahabat yang lain. Mereka hanya terima Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Mereka tidak memperakukan khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Mereka tidak memperakukannya. Bahkan mereka mensifatkan sahabat-sahabat ini, Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman ini, dengan sifat yang sangat buruk lah, yang sangat keji. Jadi mereka hanya terima khilafah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi puncanya tadilah kerana mereka mendakwa Nabi masa sebelum wafat tu ada beritahu tentang siapa pengganti dia, dan mereka menuduh para sahabat ni menyembunyikan perkhabaran tu, sembunyi benda ni mengikut dakwaan mereka lah. Tapi pada masa tu tak timbul lagi lah satu aliran Syiah, tapi isu awal, perkara awal yang akhir sekali mencetuskan kelahiran mazhab, itulah punca dia. Jadi antara tokoh yang berperanan besar mengapi-apikan kelahiran mazhab Syiah ini sehingga berlakunya pertemuan dengan orang Islam yang lain, iaitu tokoh yang dikenali sebagai Abdullah bin Sabah.
Abdullah bin Sabah ni dia merupakan seorang Yahudi. Tapi Yahudi ni Yahudi Yaman. Dia ni ada kisah dia yang akan disebut secara reka di sini. Baik, yang beroposisi terhadap Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan. Dia tak sejueng ataupun tidak menerima, mengambil sikap melawan ataupun kontra dengan Khalifah Sayyidina Uthman. Jadi kemunculan Syiah secara yang lebih ketara ni pada tempoh masa itu nampak sikit. Sedangkan perkara-perkara yang dengannya melahirkan Syiah tu berlaku sebelum tu lagi. Tapi pada waktu itu tak timbul masalah sangat. Tapi bila timbul zaman ni adanya tokoh Abdullah bin Sabah ni, maka menjadi semakin, kalau api kok jadi kehopso. Dan dia mengambil sikap kontra, berlawan dengan Khalifah Sayyidina Uthman pada waktu itu. Abdullah bin Sabah adalah seorang pendeta Yahudi. Asal dia ni seorang ahli agama. Maksudnya bukan orang biasa jugalah, orang yang tahu tentang keagamaan. Tapi agama dia masa tu agama Yahudi. Dia tahu tentang salah belok agama Yahudi. Seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang masuk Islam. Jadi asal dia seorang pendeta. Maksudnya orang yang banyak pengetahuan lah, yang banyak tahu tentang agama Yahudi. Tapi akhir sekali masuk agama Islam, tokoh dia masuk memeluk Islam. Baik, ketika ia datang ke Madinah, tidak begitu dapat penghargaan dari khalifah. Ini antara sebab lah. Masa dia datang ke Madinah, pada waktu itu Madinah khalifahnya Khalifah Sayyidina Uthman. Jadi kedatangan dia tu khalifah dak era sangat ke dia. Dak syana, dak beri perhatian. Tidak begitu dapat penghargaan dari khalifah dan juga dari umat Islam yang lain. Jadi bukan saja khalifah dak apa cara dia, dak apa nak layan ke dia. Umat Islam lain pun dak berapa nak ambil hal tentang dia. Dak endah ke dia lah, dak cara, dak beri perhatian ke dia. Baik. Oleh kerana itu ia jengkel, jadi dia macam rasa pelik sikit, dia rasa malu, dia rasa terhina, macam-macam lah. Disebabkan kerana khalifah dak beri perhatian ke dia, dak ambil hal ke dia. Orang Islam pun begitu juga. Jadi dia rasa macam pelik, dia rasa macam terhina, dia rasa rendah, dia rasa berasa hatilah. Baik. Sesudah terjadi peperangan Siffin. Peperangan Siffin ini perang yang terjadi di antara Sayyidina Ali dan orang yang mendukung beliau dengan Sayyidina Muawiyah dan golongan yang mendukung beliau ini. Jadi yang terlibat dengan perang ni bukan orang sembarangan, merupakan tokoh sahabat besar. Sayyidina Ali semua orang tahu siapa dia tu, iaitu dia sepupu Nabi, menantu Nabi lagi. Sayyidina Muawiyah pula tidak kurang pula orang tu, orang kepercayaan Nabi, orang yang diamanahkan oleh Nabi untuk menulis wahyu. Jadi dia bukan orang yang tidak dipercayai. Tapi kenapa terjadi juga? Inilah yang perlu kita faham. Sejarahnya apa benda? Dia ada sejarah yang panjang. Apa sikap kita? Apa sikap kita tu yang pentingnya. Sikap kita bila berlaku ikhtilaf di antara ulama ni, kita kena ada sikap yang jelas berdasarkan pedoman, terutama pedoman yang diberikan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, yang menjadi arus perdana. Baik, sesudah terjadi peperangan Siffin, yakni peperangan saudara sesama Islam. Jadi peperangan ini berlaku sesama Islam. Islam lawan sama Islam, berbunuh-bunuhan. Dari satu segi kita kena pandanglah itu takdir Allah lah, tak nak lagi dah. Tapi dari segi sebab-musababnya kita kena selidik lah, kena teliti. Tapi hakikat sebenarnya itu satu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, perkara yang kita kena kita kena terima. Iaitu antara tentera Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan tentera Muawiyah bin Abu Sufyan, yakni Gubernur Syria masa itu. Sayyidina Ali khalifah,
Muawiyah pula gubernur di Syria. Berlaku pertemuan ni, peperangan akhir sekali, berakhir dengan peperangan. Baik, pada tahun 37 Hijriah timbul pula firqah Khawarij. Daripada arus besar ni, umat Islam ni, iaitu yang kita kenali selepas daripada tu sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tu, mula-mula sekali serpih Syiah kelompok ni, sehingga terjadinya perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah ni. Pecah selagi pula, timbul sekelompok lagi yang dinamakan Khawarij. Adapun pemikiran mereka ni nanti akan dijelaskan secara detail pada pasal yang tersendirilah. Cuma di sini nak cerita sejarah rekah dulu, macam mana benda ni berlaku. Jadi bila celah-celah perang tu, pecah selagi, timbul Khawarij, iaitu orang-orang yang keluar dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Khawarij ni orang yang tak setuju Muawiyah keluar, tak setuju Sayyidina Ali keluar, gabung membentuk satu baru, dinamakan Khawarij. Dinamakan Khawarij itu sebab keluar, tak setuju dengan dengan Muawiyah. Dari pihak Sayyidina Ali pula dah setuju dengan dia, keluar juga mereka ni, membentuk Khawarij. Pecah selagi. Baik. Kemudian pada permulaan abad kedua Hijriah, abad kedua ni 100 lebih lama selepas tu pula lah. 100 tahun, masuk lebih kurang dekat 5-60 tahun pula lepas tu. Timbul pula kaum Mu'tazilah. Timbul pula selagi kelompok yang dinamakan Mu'tazilah, iaitu kaum yang dipimpin oleh Wasil bin Atta. Ada tokoh dia ni dan ada sebab kenapa dia keluar ni, tapi puncanya kerana percanggahan pendapat lah dalam isu-isu tertentu. Jadi tokohnya itu Wasil bin Atta, yang lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 113 Hijriah. Dan tokoh seorang lagi ni Umar bin Ubaid, yang wafat pada tahun 145 Hijriah. Jadi pada masa ni timbul pula selagi satu aliran lain yang dinamakan sebagai Mu'tazilah. Kalau awal tadi tu Syiah, kemudian Khawarij, isu besarnya isu siasah, isu politik. Tapi dia kemudian hari dia tak isu tu lagi dah, dia dah isu pemikiran bab-bab lain dah. Maka Mu'tazilah lah antaranya. Dah ni dah berkembang kepada masalah lain pula. Baik, kaum Mu'tazilah ini mengeluarkan fatwa yang ganjil-ganjil. Di waktu perkara yang tak ada zaman Nabi. Pendapat-pendapat, fatwa-fatwa yang baru yang ada dengar sebelum ni, yang berlainan dan berlawanan dengan etikad Nabi. Dan macam mana kita tahu berlawanan tu? Sebab orang yang hidup zaman Nabi ada lagi zaman tu. Ada lagi. Dari kalangan tabi'in, baki-baki sahabat dan juga tabi'in. Jadi orang yang dekat lagi dengan sumber asal tu ada. Jadi mereka mendapati petua-petua ni, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok Mu'tazilah ni, memang benda tu tidak berlaku sebelum tu, tak ada. Berlawanan dengan etikad Nabi dan sahabat-sahabat beliau. Baik, di antara fatwa-fatwa yang ganjil, ia beri secara umum dulu di sini. Antara fatwa-fatwa yang ganjil dari kaum Mu'tazilah itu, yakni antara pendapat di hak pelik sikit ni, pelik dengan hati sebelum tu tak dengar, ialah adanya manzilah baina manzilatain, iaitu yakni ada tempat di antara dua tempat, ada tempat yang lain selain syurga dan neraka. Pada zaman ni mula ni, zaman tu sebelum tu tak ada. Sebelum ni orang meyakini sama ada syurga atau neraka. Kalau mukmin bersih molek syurga, kalau kafir tu lain neraka. Kalau mukmin buat dosa neraka dulu, lepas tu ke syurga pula. Tak ada lah hak tiga, ia dua je. Tapi mari Mu'tazilah ni kebar dosa lagi. Dia bagi a'raf ni ataupun manzilah baina manzilatain ni. Bila mula sejak dia lah. Sebelum tu tak ada fikiran tu. Tu pelik-pelik tu, nak kata pelik tu, aneh tu.
Baik, banyak lagi fatwa-fatwa kaum Mu'tazilah. Jadi isu bila Mu'tazilah menyatakan ada satu kedudukan antara syurga dan neraka ni, antara iman dan kufur ni ada satu kedudukan lain yang duduk tengah tu. Sebenarnya isu ni berkait dengan masalah perang tadi juga. Orang yang terlibat dengan perang tu, apa hukum mereka? Kalau Ahlus Sunnah, kalau mereka terlibat memang sengaja melakukan tu, mereka melakukan dosa. Mereka berdosa. Siapa yang betul antara mereka ni serah kepada Allah lah di akhirat nanti. Tapi berbunuh-bunuhan sesama Islam tu berdosa, menurut faham Ahlus Sunnah. Isu yang sama. Mari Khawarij pula, mereka ni dilabel orang terlibat dengan perang. Pada mereka ni, mereka sudah dikatakan tidak melaksanakan perintah Allah ataupun menolak hukum Allah. Mereka baca dengan perkataan tu dengan makna mereka ni menafikan, dengan makna mereka menafikan hukum, menolak hukum. Sedangkan Ahlus Sunnah membacanya lain. Ahlus Sunnah kata mereka berdosa dengan perbuatan tu. Ini tak dibaca sebagai tolak. Itu bacaan kelompok Khawarij. Lalu mereka menjatuhkan hukum kufur kepada orang terlibat. Itu baca dia. Mari Mu'tazilah pula, mari buah ni pula selagi. Jadi orang yang terlibat tu dia duduk tengah. Duduk tengah. Mukmin pun tak, kafir pun tak. Ni kelompok Mu'tazilah. Jadi fikiran-fikiran ini tidak berlaku sebelum tu. Tak ada. Baik. Banyak lagi fatwa-fatwa kaum Mu'tazilah. Umpamanya fatwa yang mengatakan bahawa sifat Tuhan tidak ada. Keluar pula zaman dia ni, Tuhan tak ada sifat. Tapi bukanlah bererti Tuhan tidak berkuasa, bukanlah bererti Tuhan tidak mengetahui. Mereka tak kata macam tu. Tapi mereka menafikan sifat kudrat, mereka menafikan sifat ilmu, yang dengannya merupakan sesuatu yang bercanggah dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Timbul selagi ni salahnya Tuhan tanpa sifat. Cuma tinggal lagi mereka tak katalah mereka Tuhan ni tak berkuasa, tak mengetahui, tidaklah. Tapi tidak, mereka nafikan sifat kudrat, sifat ilmu, sifat iradat dan sifat-sifat lain lagi. Mereka nafikan. Jadi sebelum ni tak ada yang faham macam ni. Sejak zaman dia ni timbul. Kemudian bahawa Al-Quran itu makhluk. Ini sejak mula fitnah ni timbul. Al-Quran makhluk. Pada mereka Quran ni makhluk. Kita fahamlah makhluk yang mereka maksudkan tu kitab tu, buku tu, tulisan dia tu, bacaan yang kita sebut tu makhluk lah. Ahlus Sunnah pun kata makhluk. Tetapi menurut faham Ahlus Sunnah, kitab itu, kitab yang ada ni, ayat yang kita baca tu sebenarnya menunjukkan kepada kalam yang hakiki, yang merupakan sifat Allah, iaitu qadim. Cuma hak kita baca ni sebagai dalil dia ataupun sebagai bahasa mudah kat terjemahan dia lah, yang memahamkan kita. Tapi Quran sebenarnya bukan hak ni. Hak ni sebagai yang menunjukkan kepada kalam Allah yang sebenar tu, yang mana kalam Allah tu sifat dia dan dia sudah tentu qadim. Itu faham Ahlus Sunnah. Pendetailan nanti akan disebut pada fasa-fasa selepas ni lah. Tapi mari Mu'tazilah, dia keluar fatwa Quran ni baru. Maka dengan sebab inilah Al-Imam Asy-Syafi'i kena penjara, Al-Imam Ahmad bin Hanbal kena rotan, kena cemeti kerana tak mau terima fahaman ni, fahaman Al-Quran ni baru. Kerana kata-kata tu boleh membawa kepada kenyataan Tuhan akhir sekali, natijah hujung dia Tuhan bersifat dengan sifat yang baru. Hasil dia, natijah dia, bila kita kata Quran ni baru, bila usul-usul akhir sekali dia akan pergi situ, Tuhan bersifat dengan sifat baru. Jadi sebab tu Imam Ahmad dah nak terima kenyataan ni, sekalipun dia faham yang mereka maksudkan tu adalah kitab tu, ayat baca tu. Tapi kenyataan tu boleh bawa kepada kesan yang tidak baik, dalam bab kesan yang buruk pada akidah nanti. Tapi yang bawa petua ni siapa dia mula-mula ni? Mu'tazilah. Sebelum tu tak ada orang kata gini. Kemudian bahawa Mi'raj Nabi hanya dengan roh saja. Ini isu khilaf lah. Tapi Mu'tazilah yang ambil pendapat tadi tu,
Mi'raj Nabi ni bukan dengan badang Nabi duduk bersama dengan keluarga dia, bersama dengan Aisyah, giliran melatu giliran Aisyah. Tapi pengalaman Mi'raj tu ruh Nabi saja pergi. Jumhur ulama tidak berdapat macam tu. Jumhur ulama menyatakan Isra' Mi'raj ini berlaku dengan ruh dan jasad sekali. Itu pendapat jumhur ulama. Jadi hak kata pendapat ini Mu'tazilah, dan memang masalahnya ada khilaf lah. Baik. Kemudian bahawa pertimbangan akal lebih didahulukan dari nas, dari hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi terutamanya yang payah nak diterima oleh akal ni, hak dah berapa masuk akal ni, mereka akan melakukan sesuatu, iaitu mereka takwilkan dengan takwilan-takwilan yang tidak perlu. Dalam Ahlus Sunnah ni, takwilan tu tertentu kepada ayat-ayat yang tertentu saja, iaitu ayat-ayat mutasyabihat. Yang muhkamat adalah takwil, kena faham direct lah. Itu pun kena tengok juga aspek ayat Al-Quran ni. Ada ayat yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya nasakh, mansukh, macam-macam lagi lah. Itu kerja ulama lah, nak menafsirkan ayat-ayat tu. Tetapi sikap Mu'tazilah ni, dia meletakkan akal di atas, sehingga apa saja yang bertentangan dengan akal, tak masuk akal, dia putar belaka. Sekalipun benda tu merupakan perkara yang tidak perlu pun benda takwil. Macam kisah sejarah. Kisah sejarah nak takwil apa pun sejarah, cerita betul. Tapi oleh kerana tak masuk akal, maka ditakwil lah. Kisah macam mana tentera Al-Fil, tentera bergajah tu dibinasakan oleh tentera bergajah tu Abrahah tu dibinasakan oleh burung ababil dengan batu, lalu memusnahkan mereka tu sehingga mereka jadi macam daun yang dimakan ulat. Akal tak nak terima benda tu. Lalu mereka takwil ke mana? Dia kata ini cerita simbolik dia. Hak sebenarnya askar-askar ni tentera Abrahah ni kena penyakit kusta tu. Sehingga mati penyakit kusta tu, daging hancur. Dia takwil dalam situ pula dah. Padahal kisah sejarah. Orang tahu belaka. Macam ni lah, bila dia rasa tak masuk akal, dia takwil. Jadi sikap mentakwil apa saja, tak ada kaedah yang tetap ni, kerana tak masuk akal ni, itu adalah sikap yang diambil oleh kelompok-kelompok Mu'tazilah. Kemudian bahawa syurga dan neraka akan lenyap. Antara buah-buah fatwa yang mereka keluar ni, syurga neraka ni akan berakhir. Sedangkan fahaman pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, ulama-ulama Ahlus Sunnah mengajarkan kita syurga dan neraka ni dikekalkan oleh Allah. Kekal dengan tidak dikekalkan, dengan dalil-dalil yang jelas lah. Tapi mereka ni tidak. Siapa tahu syurga tu akan berakhir, neraka pun itu juga, sampai masa dia berakhir. Itu fahaman mereka ni. Dan lain-lain fatwa yang keliru. Banyak lagi lah fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok Mu'tazilah ni, yang mana pandangan-pandangan ni tak ada sebelum tu. Mereka lah orang yang awal yang mengemukakan pandangan-pandangan. Baik. Kemudian timbul pula faham Qadariyah. Kelompok yang kita dengar disebut Qadariyah ni. Qadariyah ni dari segi mazhab ni kita tak dengar, dah ada zaman learning, tapi fahaman dia tu tanpa kita sedar ada lagi orang pakai. Tengok apa fahaman dia. Baik, lepas daripada tu timbul pula faham Qadariyah. Lepas Mu'tazilah ni mari Qadariyah pula. Baik, yang mengatakan bahawa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri. Perbuatan kita ni kita yang buat, kita kuasa autonomi. Dengan arti tak ada kaitan dah dengan takdir Allah, tak ada kaitan dengan kudrat Allah, iradat Allah, tak kita belaka. Ni buah-buah ni dibawa oleh Qadariyah, yang mana sebelum tu tak ada orang faham macam tu. Tidak sangkut paut dengan Tuhan, dengan tidak berkaidah dengan kehendak Allah, tak berkaidah dengan kudrat Allah, tak berkaidah dengan takdir Allah. Tak ada. Atas manusia semata-mata. Manusia sudah diberi kudrat, lepas tu autonomi, boleh buat apa saja.
Tak ada takdir ni, tak ada pada mereka ni. Jadi fahaman-fahaman ni dikemukakan oleh kelompok Qadariyah. Kita fahamlah tujuan dia tu nak mewajarkan pembalasan dosa balasan syurga dan neraka. Tu tujuan dia kata gitu tu, supaya akal kita boleh terima berkait dengan pembalasan syurga dan neraka ni. Sebab mereka kata kalau ada takdir Tuhan, macam dah mana keadilannya, sudah ditakdirkan, dia kata. Dia faham kau tu. Tak nampak aspek-aspek lain teknikal yang melibatkan usaha tu, tak nampak dah sudut tu. Jadi dia nampak selapis. Dia kata kalau manusia ni sudah ditakdirkan, berarti zalim lah Tuhan tu. Ni dia balas neraka, ni balas syurga. Dia faham selapis gitu. Kalau dia perincikan, dia akan nampak lah. Baik, jadi kita tengok ini kelompok Qadariyah. Baik, hak mencipta telah diberikan Tuhan kepada manusia. Pada mereka ni Tuhan cipta kudrat pada manusia, lepas tu Tuhan melepaskan diri. Kuasa penuh manusia pula lepas itu untuk buat apa saja. Dengarti kata-kata ni dia akan bawa kesan dia tak ada takdir. Kemudian tak berkait dengan kudrat Allah, tak berkait dengan iradat Allah. Artinya apa? Pertama sekali rukun iman patah kerana salah satu tunjang iman percaya kepada qada dan qadar. Yang kedua, keyakinan kita kepada kudrat Tuhan sudah tidak sempurna. Sebab apa? Ada benda yang sudah tidak termasuk dalam kudrat dia. Sama juga iradat. Aspek tu tidak tengok. Kesan dia membawa kepada kita mensifatkan Tuhan dengan sifat yang lemah. Sehingga Tuhan tidak tahu dan tidak peduli lagi apa yang akan dibuat oleh manusia. Jadi mereka kata Tuhan ni cipta kita, beri kudrat kita, lepas tu lock gitulah. Tuhan pun tak tahu dah benda kita buat. Tak kait dah dengan dia. Kita pula secara otonomi berkuasa. Ini faham-faham Qadariyah. Jadi kadang-kadang tanpa sedar kefahaman ini dipegang oleh sebahagian orang Islam sendiri. Kita boleh buat apa saja tak kita belaka. Setengah tu sampai ke tahap hampir-hampir nak tolak takdir. Cuma tak berani sebab kenyataan tu jelas. Tapi nampak bolong situ jadi. Ke arah tu kadang-kadang. Baik, kemudian timbul pula faham Jabariyah. Lepas tu pula timbul juga satu aliran lain namanya Jabariyah. Ini berlaku pada kurung kedua belaka ni, yang mengatakan bahawa sekalian yang terjadi adalah dari Tuhan. Yang apa-apa yang berlaku ni mari daripada Tuhan belaka. Manusia ni tak ada bahagian langsung. Maksudnya usaha, ikhtiar, niat tak ada. Atas Tuhan belaka lah. Dosa pahala baik buruk yang rembah situ belaka. Jadi manusia ni dari aspek usaha dia, dari aspek kasbu dia tu mereka nafikan tak ada. Jadi mereka buat jahat pun mereka sengaja, mereka niat nak buat jahat dan mereka lakukan tu baik rembah Tuhan juga. Ini masalah dia. Dia usaha, mereka lakukan kejahatan dengan sengaja, kemahuan mereka, usaha mereka, kemudian terjadi kejahatan, rembah Tuhan juga. Jadi mereka menafikan ini. Jadi bila timbul ni timbul zaman ni juga ni Jabariyah ni. Manusia tidak punya daya apa-apa. Manusia ni tak ada apa-apa, kosong. Usaha, ikhtiar, niat, kemahuan tu tak ada. Tiada ada usaha dan tidak ada ikhtiar. Mereka menafikan sama sekali pilihan kita ni, ikhtiar kita, usaha kita ni. Ahlus Sunnah secara mudahnya, pertama sekali mereka meyakini adanya takdir. Apa yang berlaku dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah. Tak ada satu benda pun yang terjadi terkeluar daripada kehendak dia, terkeluar daripada kudrat dia, tak ada. Ataupun tak ada satu benda pun yang berlaku tanpa takdir dia. Dan manusia mengusahakan untuk buat baik buruk. Jadi baik buruk tu bukan atas kejadian tu, atas usaha dia. Apa-apa niat baik dia, usaha dia nak buat baik, jadi dapat pahala.
Apa-apa niat usaha dia, usaha dan niat dia nak buat jahat, jadi dosa. Apa-apa niat dia, usaha dia nak buat baik tapi tak jadi, tetap diberi kemuliaan oleh Allah, diberi juga ganjaran. Kerana itu kurnia dia, lempahan dia. Tapi apa-apa yang diniatkan, diusahakan untuk buat jahat tapi tak jadi, tak dikira lagi. Kerana adik dia tu. Tapi aspek-aspek ini tak ada dalam pemikiran Jabariyah. Pada mereka Tuhan mereka manusia dia tak ada dah. Jadi di situlah mereka mengambil kesempatannya, iaitu mereka buat jahat, mereka nak selamat diri, mereka kait dengan takdir Allah. Zaman Sayyidina Umar berlaku orang pakar moden ini. Jadi kelompok-kelompok Jabariyah ni satu aliran, bukan berarti sebelum tu tak ada tapi terpencil. Orang bawa kefahaman tu secara kecil-kecil. Dia mula menjadi besar pada zaman ini. Dia menjadi satu arus, satu mazhab. Tapi sebelum tu pemikir macam tu ada dah. Secara kecil-kecilan. Zaman Sayyidina Umar, ada seorang yang mencuri, lalu ditangkap dan dihukum. Dia bantah. Dia kata, aku mencuri ni kerana takdir Allah. Dia kata. Buah Jabariyah ni zaman-zaman tu. Jadi gimana Sayyidina Umar? Cerdik sama cerdik boleh berlawan. Masalahnya seorang cerdik, tak cerdik seorang, payahlah. Jadi bila pencuri ni nak melepaskan diri, dia kata, jangan hukumlah aku kerana aku curi takdir Allah, dia kata. Sayyidina Umar pun kata, aku jatuh hukum kamu pun ini juga takdir Allah, dia kata. Susahlah. Bagaimana? Jadi itu kefahaman tu ada dah, tapi kecil-kecilan. Tapi bila di zaman dia ni timbul Jabariyah, benda tu jadi besar, aruh dah. Jadi satu aliran pemikiran dah, sehingga ada pengikut-pengikut, sejumlah pengikut dia dah. Baik, kemudian selepas itu timbul pula faham mujassimah. Hari ni kau masuk dalam fikiran kita hari ni. Masyarakat kita kena jaga-jaga ni. Ahlus Sunnah ni dicermat. I'tiqad mujassimah ni yang akan disebut sikit nanti ni, dalam faham Ahlus Sunnah itu bukan faham Ahlus Sunnah. Menurut faham Ahlus Sunnah itu rosak iman. Cuma Ahlus Sunnah ni dia cermat sikit, dia tidak ta'yin. Cuma dia khabar secara umum. I'tiqad ni i'tiqad yang batil, boleh merosakkan iman. Adapun individu yang berfaham seperti itu, serahlah kepada Allah lah. Kecuali benda tu dihukum oleh qadi dan sebagainya, itu. Tapi itu sikap Ahlus Sunnah, diberitahu je. Siapa yang pegang macam ni, rosak iman dia. Baik, jadi timbul mujassimah. Siapa dia? Yakni faham yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Mensifatkan sifat Tuhan ni sama dengan sifat makhluk. Sama ada 100% atau separuh sama. Punya tangan, ada tangan. Kalau kita kata Tuhan tu ada tangan, tangan yang kita faham tu itu 100%. 50% Tuhan tu ada tangan tapi tak tahu tangan guna-guna, itu 50% sama. Ahlus Sunnah makna tangan tu faham, tapi makna tu kalau dia kedaki bukannya tu. Dan mana apa tak tahu. Kalau gitu jadi salaf, jadi tafwid. Atau ditafsirkan dengan makna bahasa Arab guna tangan ni banyak makna, antaranya dengan makna kudrat, makna ni mungkin lebih sesuai untuk kita faham, itu jadi takwil. Dua-dua ni Ahlus Sunnah mereka pakai. Adapun kata Tuhan tu ada tangan lah, kalau tangan dengan sifat gini-gini, itu 1% tashbih. Tapi kalau ada tangan saja tapi tak tahu tangan ke mana, hitam putih ke, daging ke, darah ke, ataupun batu kayu ke, tak tahu ke mana, itu 50% tashbih. Dua-dua tu bukan jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana menisbatkan anggota tu. Cuma tak tahu je anggota guna-guna. Itu 50%. Ahlus Sunnah tak ada. Guna-guna pun tak, anggota pun tak. Dah mana apa dah tahu surah pada Allah. Itu. Dia sikit je situ. Mempunyai tangan, kaki. Mempunyai kaki. Hak punya tangan kita dengar dah di tempat kita ni, kejut kita dengar dia membaca ayat Al-Quran
merujuk pada ayat Al-Quran lah, was-samawatu matwiyatun biyaminih. Di hari kiamat nanti langitnya akan digulung dengan tangan kanannya. Dia kata Tuhan tu ada tangan kanan lah. Tangan kiri tak sebut dalam Al-Quran, tapi dia faham aku akal pula ada tangan kanan. Bila sebut kanan ada lah kiri saya lagi. Dia makan waktu pula. Tak nak kata apa. Ni sudah ada, sudah masuk ni dalam fikiran masyarakat kita ni. Baru-baru ni kita dengar, ni pengalaman secara umum lah, kita dengar ada seseorang tu bila dia berkait dengan apa ni, Tuhan di aras tu, dia kata Tuhan duduk situ, duduk sela kata. Tapi dia cair sikit lah, tapi tak tahu guna-guna, tapi duduk sela. Allah, 50% dah ada situ nyakuk tu. Kita dengar berat lagi, ada juga berat lagi, kejut kita dengar. Ni tak dengar direct, tapi dengar ikut orang maklum lah. Tuhan tu macam manusia, macam manusia ni lah. Nak kata apa? Ni semua fahaman-fahaman. Kena faham, ni pegang molek. Ni gelecah sini berat. Gelecah sini berat. Punya kaki, ada kaki. Ni tak ada orang cakap lagi. Tapi tak lama tubik pula lagi. Tangan tu tubik dah, kaki ni tak tubik lagi. Tapi akan tubik lagi. Percayalah saya kata. Duduk di atas kursi, duduk di atas kursi. Ni lama dah. Lama dah tubik. Ada tangan baru tubik. Kaki tak tubik lagi. Dah tubik lagi. Bukan tak ada, dah tubik lagi. Turun dari tangga serupa manusia. Yang diturun merujuk kepada hadis Nabi, 1/3 malam yang terakhir itu Tuhan turun ke langit dunia. Ya faham Zahir, Tuhan turun sungguh. Sebagaimana turun daripada tangga tu, macam tu. Maksudnya berlaku perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Tu lama dah tu dengar tu. Baik, Tuhan adalah cahaya, merujuk kepada firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi nur tu dipaham cahaya macam cahaya ni, cahaya matahari, cahaya ni. Cahaya seperti lampu dan lain-lain kepercayaan lagi, banyak lagi. Banyak lagi. Jadi semua tu sebahagian tu dak tubik lagi. Bukan tak ada, dak tubik lagi. Tubik dah setakat ni di tempat kita tu, duduk di atas aras, duduk sela di aras, tubik dah. Turun, tubik dah. Tangan kanan, ambah tangan kiri ada dah. Lain-lain tak ada lagi. Kaki jari ada. Tubik jari pula lagi. Ada hadis Nabi. Qalbul mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati orang mukmin ni berada di antara dua jari, di antara jari-jari Tuhan. Tuhan ada jari lah. Tubik jari lagi, tapi ni dah tubik lagi. Dah tubik lagi. Semua ni jenis pesen-pesen ni dipanggil mujassimah. Dan lain-lain kepercayaan lagi lah. Banyak lagi lah. Kalau kita tengok, banyak lagi lah yang akan timbul lagi. Cuma saya nak beritahu punca dia. Mari mana punca semua ni? Puncanya saja, iaitu prinsip yang dipegang oleh golongan ni. Prinsip itulah punca dia. Prinsip apa benda? Iaitu Al-Quran tak boleh takwil langsung. Kalau kata gitu, gitulah. Dia kata takkan Tuhan nak tipu kita, dia kata. Buah modal tu pakai. Tuhan kata gitu, gitulah. Prinsip ni tidak diterima dalam Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah terima prinsip ayat-ayat mutasyabihat tu, salah satu penyelesaiannya perlu bertakwil, salah satu penyelesaiannya. Adapun ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, tu memanglah direct, tak takwil-takwil lah, memang jelas dah benda tu. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, laki dan perempuan, potonglah tangannya, jelas, tak ada takwil lain, jelas. Dan banyak lagi lah ayat-ayat hukum, ayat-ayat ibadah, jelas. Tapi ayat-ayat sifat ni sebahagiannya ni ada yang dinamakan mutasyabihat ni. Maka prinsip Ahlussunnah waktu tu dua sikap. Sama ada sikap kita serah kepada Allah Ta'ala tanpa kita bincangkan, dalam keadaan kita tak pakai makna zahir tu, satu-satu sikap.
Yang kedua, kita jelaskan dia berdasarkan tuntutan bahasa, berdasarkan kaedah bahasa Arab yang dengannya Al-Quran itu diturunkan, iaitu disebut sebagai takwil. Itu dua sikap. Tapi yang menjadikan timbul ni Tuhan ada kaki tangan ni kerana memakai konsep apa yang diberitahu gitulah, dalih nak jelas dah, dalih nak kata apa dah, dia nak tahu apa-apa, memang gitulah semua ayat. Ni dah punca dia timbul ni. Wallahu a'lam lah. Dulu pernah berlaku sekali di Saudi, ada dua cerita riwayat, ada dua kisah lah. Satunya kisah ulama Mesir, Syekh Muhammad Najib Muti'i. Imam Nawawi ni, Al-Imam Syirazi ni menulis kitab Muhazzab, kemudian disyarah oleh Imam Nawawi menjadi kitab Majmu'. Kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, kitab Majmu' ni kitab besar lah, banyak isu yang dibahaskan dalam tu. Tapi ada yang tidak lengkap. Beberapa jilid terakhir tu disempurnakan oleh ulama Mesir nama Syekh Muhammad Najib Muti'i, yang menyempurnakan takbilah dia tu, sehingga menjadi berapa puluh jilid lah, banyak. Tapi kisah dia masa dia pergi ke Saudi, tak apalah saya sebut, dia pergi ke Saudi Arabia. Ada ulama Saudi buat mempersedakan dia, buat nganying ke dia lah. Sebab kelompok ulama tokoh tu termasuk orang yang faham Zuhir tadi tu. Jadi bila Syekh dia pergi ke Saudi, maka alim tu buat nganying ke dia. Dia kata apa? Dia kata mari dah tokai takwil, dia kata. Jadi dia kata ke ulama Mesir ni tokai takwil. Takwil dengan makna yang buruk, mempersendakanlah. Mari dah tokai takwil, dia kata. Ja'a sahibut ta'wilat, tokai takwil mari dah, dia kata. Dengan nada perendah lah, nada memperkecil lah. Tapi ulama ni Allah Ta'ala beri kemuliaan pada dia. Jadi dia baca ayat Al-Quran, kebetulan hak kata ke dia tu mata buta. Ni mata buta, kebetulan hak kata ke dia tu. Jadi Syekh ni baca ayat Al-Quran, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sesiapa yang di dunia ini a'ma ni dari segi zahir makna ayat tu buta mata ni. Sesiapa yang atas dunia ni buta mata, di akhirat pun buta juga, dia kata. Bukan saja buta, sesak lagi. Marah dia dengar apa ni. Jadi kalau nak faham zahir, fahamlah ayat ni. Ayat ni kata siapa yang atas dunia ni buta, akhirat buta juga dia. Nak kabarnya mum buta, akhirat mum buta juga. Kalau sekadar buta boleh tahan, sesak lagi, dia kata. Sesak lagi. Benda yang sama juga berlaku kepada ketika harakah Wahabiyah ni menguasai Saudi Arabia ni. Dia melakukan banyak cara untuk merubah fikiran orang ni. 2-3 minit 2-3 minit. Dia mengambil banyak langkah. Ada sebahagiannya tu dengan isu-isu tertentu mereka bunuh, seperti yang kita ceritakan banyak kisah dulu tu. Dibunuh orang Islam secara terang-terang terbuka, bergelipangan, banyak, kerana dituduh sebagai kufur, kerana sebab-sebab khilafiyah dan macam-macam lagi lah. Ni ada caranya mereka mengadakan satu diskusi ilmiah, terutama di kalangan alim ulama. Mereka panggil sekumpulan alim ulama tu duduk satu majlis, mereka berdiskusi secara ilmu, macam kita macam berdebat lah. Maka dalam satu kes tu, salah seorang daripada yang terlibat dalam kes tu namanya Syekh Abdullah Asy-Syankiti. Syankit ni daripada Mauritania, ni negara di Afrika sebelah barat sana tu, jauh lah. Negeri ni agak mundur sikit, tapi kuat pengajian Islam dan pengamalan dia kuat situ. Jadi salah seorangnya Syekh Abdullah Asy-Syankiti ni duduk dalam majlis tu. Kebetulan juga moderator ni, pengurusi ni mata buta juga. Mata dia buta. Jadi dia buat kenyataan, dia kata tidak ada takwil, tidak ada majaz. Maksud tidak ada bahasa simbolik, tak perlu takwil, semuanya hakikah. Kena faham gitulah. Tuhan kata gitulah. Tak boleh takwil. Tak ada majaz-majaz ni, bahasa-bahasa kiasan ni tak ada dalam Al-Quran. Semuanya hakikah. Maksud kalau Tuhan kata gitulah. Tak nak takwil apalah. Jadi Syekh Abdullah ni bantah, dia bantah. Dia kata dia tak setuju kenyataan ni.
Lalu dia buat apa? Dia baca ayat yang sama tadi tu. Dia baca ayat man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jadi dia kata ayat ni macam mana? Berdasarkan umum kata tadi tu, kalaulah tak ada majaz, tak ada takwil, berarti ayat ni macam mana? Ayat ni bermaksud menurut fahamu tadi tu, orang yang buta mata hati, orang yang buta mata ni di akhirat pun buta juga, sesak lagi. Jadi mu seolahnya cari syarat mu buta. Marah dia. Dia marah dak nak jawab. Dak nak jawab, nak jawab dak boleh. Dak reti, dak nak main. Akhir sekali tak ada arah, isu keluar. Dan dia tulis surat kepada Raja Saudi supaya jatuh hukum pada orang ni dengan cara nafyu ni buang negeri. Jadi akhir sekali Syekh Abdullah kena buang negeri lah, dia lari ke Mesir lepas daripada tu. Ni kisah. Ni nak khabar betul. Punca saya nak khabar punca mari fahaman ni kerana prinsip tu. Tuan kata gitu gitulah. Tu jaga-jaga. Kalau ada sebut Tuan kata gitu gitulah, mencakupi semua ayat, timbullah nyakit ini. Tapi tak apalah, nanti insya-Allah kita akan perincikan lagi lepas daripada ni. Jadi sekadar itu sajalah dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.